Pada yang nak join giveaway filem Red, kita ada buat projek besar. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Subscribe channel Scoberto Anime, channel terbaru dari aku. Sekiranya korang berminat untuk jadi speaker, just hantarkan video korang ke email kimiscoberto@gmail.com. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuluk Yarudomo. Gang Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto, and today with me Zafri from Webro channel. Give a big round of applause to my brother Zafri. Assalamualaikum geng, apa khabar semua? Thank you Kimi invite aku dalam channel ni. First time kita borak dua orang kan? Ya, selalunya ramai sikit lah. Aku betul-betul macam terharu lah sebab Abang Handsome ada dekat dalam video aku ni. Dia akan melenyapkan gemilau cahaya kehandsoman aku tu. Jangan. Alright Zaf, sebelum kita proceed dengan tajuk kita pada hari ini merupakan sebenarnya untuk korang adalah part yang kedua tau. Sebelum ni kita ada bincang part yang pertama berkenaan dengan tajuk yang sama dekat dalam channel Webro. So kepada korang yang belum lagi menonton video tersebut, korang boleh tengok dengan menekan link yang aku sediakan dekat bawah. So this will be part 2 untuk tajuk ni. So Zaf, sebelum kita lanjut ke perbualan ataupun discussion kita pada hari ni, aku just nak tanya kau lah, apa kau punya akan datang punya planning lah, kan, yang kau akan sajikan kepada peminat-peminat One Piece ni, khususnya peminat-peminat Webro lah kan, untuk next planning. Yes. So sekarang ni aku dah start banyak collab dengan orang-orang lain lah. Sebab sebelum ni aku collab dengan Adam, dengan Manpan kan. So aku nak try dengan orang lain pula. So macam korang tengok sekarang ni dengan Kimi lah. Dengan Kimi ada, and then dengan The Show pun ada. Cuma tak tahu bila The Show free. Sebab aku tanya The Show on tak? On, tapi tengok dulu dah malam ketiga tengok dulu ni. So nanti ada tu. And then ada video dengan Pim pasal Mihawk. Okay, yang mana kita buat Q&A. Semua orang boleh tanya apa-apa pasal Mihawk, kita akan jawab. So itulah plan dia. Dan weekend ni kita nak tengok filem Red kan, Kimi kan? Yes. 3 September. 3 September. So first time lah aku jumpa Kimi dengan yang lain-lain face to face. Kau dah spoil ke? Looking forward. Kau dah tahu spoiler ke filem Red? Aku tahu sikit je spoiler tu, dan spoiler tu yang paling major sekali. Kau nak dengar ke? Jangan. Jangan. Aku lagi bila kena spoiler. Aku bila kena spoiler tu aku macam salah kau nak kena beritahu aku benda ni. Jangan. Aku macam benda-benda lain aku boleh spoilerkan orang, aku pun boleh menerima spoiler tersebut. Tapi bila filem Red ni aku macam korang lah, kau dengan Pim kan, boleh nak elak tau. Macam ramai juga yang tag aku dekat TikTok kan, bagi tahu sekian baru siap tanya lagi, betul ke bang yang benda ni akan sekian kan. Itulah spoiler dia kan. Aku cakap aduh kau ni kan, dia spoiler kat aku. Kalau aku boleh nasihatkan kau, TikTok tu paling bahaya lah. TikTok punya komen tu spoiler memang kalau manga aku kan react manga memang tak macam spoiler kan. Kat YouTube jarang ada orang komen spoiler, tapi dekat TikTok suka hati dia je komen. Oh Syang ada kat Wano bang. Allah kau ni. Saya bahaya aku tak baca. Aduh. Jadi aku faham lah perasaan bila terkena spoil tu kan. Baru kau tahu. Tapi tak apalah, tak kisah, nanti pun lambat laun kita akan tengok jugalah kan. Yes. So untuk One Piece filem Red ni sebenarnya aku akan menonton filem tu 3 kali tau. Satu minggu ni. Satu lagi 3 bulan. Satu lagi 11 hari bulan. 11 hari bulan ni pula member aku sponsor tiket. Dia ajak tengok sama-sama dengan dia. Sebab dia pun baru berjinak-jinak dalam dunia One Piece ni. Dia baru tengok je. So dia cakap kalau ada apa-apa yang dia tak faham, dia nak aku duduk sebelah dia. So dia boleh terus tanya aku je. Aku cakap tak apa, boleh je, tapi lincah lah, tolonglah bayarkan aku tiket. 250 kan. Oh dia nak yang 250, yang dia nak tengok yang 250 lah. Oi, dahsyat.
Dahsyat. So aku pun terima je lah dengan hati yang terbukanya. Benda free kan. Betul. Yang ketiga tu lah dengan kita punya nakama-nakama nantilah. Yes. Gathering kita. Zaf, berbalik kepada kita punya tajuk video kita pada hari ni, iaitu berkenaan dengan apa? Perkara yang kita agak kurang senang dengan Wano Arc ni kan. Sebenarnya ada banyak benda yang baik yang kita dapat daripada Wano. Ada benda yang beautiful, ada hype-nya, ada sedihnya dan sebagainya. Yes. Benda-benda tu kita dah boleh dapat dan kita boleh terima, orang kata apa, secara langsung. Jadi ada benda-benda yang butiran-butiran ni, yang kecil-kecil detailing ni, yang aku rasa mungkin tak ramai audience yang merasakan perkara tersebut. Jadi apabila kita highlight benda ni, mungkin orang akan cakap, kan, macam gitulah. Ini salah satunya lah kan. Kita nak bantu audience kita kan untuk, orang kata apa, menghayati satu-satu arc tu lah kan. Jadi ialah setiap satu-satu perkara tu dia akan ada benda yang baik, juga akan ada kelemahannya yang tersendiri kan. Betul. Jadi untuk Wano Arc ni, apa yang aku nampak, salah satunya adalah berkenaan dengan asal usul ataupun backstory untuk Zoro. Sebab dalam Whole Cake Island kita dah dapat pendedahan untuk, orang kata apa, sayap kiri ke sayap kanan ke untuk Luffy ni. Tapi untuk sayap satu lagi untuk Luffy ni kita tak dapat pula backstory dia. Betul. Apa perasaan dan juga apa tu, alah kau punya pendapat tak? Itulah, sebagai peminat Zoro, of course lah. Of course lah kita tertanya-tanya kan. Sebab Sanji sendiri dapat satu karakter moment tau dalam Wano ni. Kita nampak yang moment dia sendiri cakap kan, dia nak pakai baju Jerma tu ke, dia nak dengar cakap kapten dia kan. So itu moment yang sangat best untuk Sanji. Tapi momen untuk Zoro tu in term of asal usul dia, sebenarnya yang jadi tak best, bukan jadi yang tak best, yang jadi orang tak puas hati, sebab Oda dah tease benda tu. Oda dah buat yang muka dia lah sama dengan ni lah kan, Shimotsuki semua tu lah. And then ada mention nama Ryuma. And then kita nampak waktu dia lawan King tu, dia punya badan daripada belakang tu memang sama dengan Shimotsuki Kozaburo kan, kalau tak silap aku kan. Tiba-tiba bila dah habis lawan, tak ada dah, hilang. Apa pun tak ada. Sampai sekarang tahu-tahu dah keluar Wano dah. Itu lah. Tapi ini aku nak tambah sikit Orang tak puas hati dengan Zoro ni just part yang ni je bagi aku. Asal usul, keturunan berkaitan dengan Wano. Tapi in term of hype, in term of action wise, aku rasa orang patut berpuas hati lah dengan Zoro punya moment. Zoro punya moment banyak tu dalam arc Wano ni. Kalau orang mungkin terlepas pandangan, kita mula dengan Kamazo. Okay, Zoro versus Kamazo lah, yang in the end kita tahu killer kan. Lepas tu kita ada juga Zoro slash Apo, itu pun ada. And then Zoro cederakan Kaido kan, bagi parut kat Kaido, itu pun ada. And then Zoro tahan serangan Big Mom dengan Kaido, Ocean Sovereignty yang berjadah tu. Last kali Zoro dengan King lah. So bagi aku in term of fight tu ada, in term of asal usul tu Kimi. Macam mana kau dengan Shimotsuki kau tu, macam mana? Aku sebenarnya dengan Oda ni, aku macam nampak sikit lah kan dia punya perangai ataupun kan dia nak ke mana nanti tu kan. Aku pun dah mula risau dah dengan aku punya pendapat spekulasi Zoro is from Shimotsuki clan kan. Tapi itulah, nak tak nak aku rasa aku nak stick juga dengan aku punya pendapat Zoro is from Shimotsuki clan. Sebab sebelum ni macam mana kita tengok Yamato kan, Yamato aku daripada awal sampai ke sudah memang aku spekulasikan Yamato ni setelah Wano Arc dia tak akan ikut Mugiwara Luffy. Sebab kita boleh tengok daripada segenap hint yang Oda bagi dekat kita, nampak sangat-sangat macam Yamato ni akan ikut tau. Macam Yamato ni akan follow. Kan? Jadi dekat situlah bermulanya Oda punya kerja, dia akan twist lah kan. Dia akan kejam lah. So aku risau benda yang sama juga akan berlaku kepada Zoro ni. Faham. Cumanya kan, jadi aku rasa macam dah berlaku je. Jadi satu, aku rasa macam agak kecewa sikit sebab back story of Zoro ni tak diceritakan. Dan aku juga bersyukur alhamdulillah sebab tak diceritakan. Sebab aku takut nanti Zoro is not from Shimotsuki, my brother. I am very sorry. Sebab setiap hint, setiap detailing, setiap penceritaan memang nampak Zoro ni dirujuk untuk menjadi Shimotsuki punya clan. Backstory pun ada. Even dia sendiri start from Shimotsuki village mah. Yes. And then Shimotsuki Kozaburo tu berpindah kan, keluar Wano kan, hijrah luar Wano.
Tahu-tahu tak ada apa, tak ada cerita. Tak ada apa. Tapi itulah Shimotsuki ni among ada family, dia pada aku dia above all lah kan, daripada Fugetsu, apa lagi daripada Uzuki kan, Kurozumi, apa lagi family-family tu semualah. Jadi kita nampak yang Amatsuki. Jadi kita nampak yang Shimotsuki ni aku rasa dia lebih menonjol daripada family-family yang lain, dengan pembuat pedangnya, dengan ada kampungnya tersendiri, dengan ada samurai legendanya yang tersendiri kan. Shimotsuki Ryuma, dia tak ada Fugetsu, dia tak ada Uzuki kan. Jadi dekat situ kita nampaklah yang Shimotsuki ni sendiri dia memiliki flair dia ataupun auranya yang tersendiri. So dengan itu aku sangat-sangat berharapan lah kan yang Zoro ni from Shimotsuki family untuk dia mengulangi kelegendaan si Shimotsuki Ryuma tu lah. Itu sajalah. Cumanya above all aku rasa itulah agak kecewa sikit apabila back story Zoro ni tak ditonjolkan. Itulah pada pendapat aku. Dan selain daripada tu Zaf, dalam Wano Arc ni juga antara perkara yang aku rasa mungkin kau pun rasa benda ni kurang memuaskan hati jugalah kan, berkenaan dengan Orochi, Shogun of Wano. Apa pendapat kau Zaf? Dia bukan kurang memuaskan Kimi, dia dah tahap kenapalah karakter ni wujud. Annoying gila. Design tak best, suara tak best. Kau punya perangai jangan cakap lah, perangai memang hanat lah perangai dia kan. Aku sejujurnya lah, sebelum Wano start, aku berharap yang Shogun Wano ni kuat. Satu karakter yang kuat, satu karakter yang akan menjadi villain yang susah. Maknanya dia dengan that's a reason kenapa Kaido respect dia, sebab dia kuat. Shogun Wano ni. Tapi malangnya kita tak dapat benda tu. Bila kita tak dapat benda tu, of course dia akan ada banyak isu revolve around this character. Contoh tadi kita dah borak kat channel aku pasal Denjiro. Kita tak puas hati kenapa Denjiro ni hujung-hujung dia bunuh Orochi yang tak ada apa-apa tu kan. Kalau lah Orochi ni kuat, of course kita takkan persoalkan benda tu kan. Of course kita akan Denjiro dia punya bakti dikalahkan Orochi tu dah lah kuat kan. Tu satu example. Satu example lagi. Kalau Zoro pun ada cakap kan dalam, aku tak silap aku bila dia borak dengan siapa tahu Toko ke Tama ke, yang dia kata dia nak bunuh Orochi, something like that kan. Dia boleh bunuh kalau Orochi tu kuat. So kita pun macam Zoro lawan Orochi, fine, tak ada masalah. Masalahnya Orochi ni tak kuat, and then perangai dia pun macam tak boleh lah. Tak boleh. Satu lagi dia hidup banyak kali lah. Yang hidup banyak kali tu dah borak tadi kan. Itu kau sambung lagi lepas tu. Tak boleh lah. Tapi itulah macam yang aku cakap sebelum ni dalam channel kau tu lah Zaf itulah brilliantnya Oda ni. Apabila dia nak jadikan satu-satu momen tu hype, kita dapat rasa hype dia. Apabila dia nak jadikan satu momen tu sad, sedih, hibur, sayu, kita dapat sayu dia macam Going Merry dan sebagainya. Dan apabila dia nak jadikan satu momen tu annoying, kan kita gagal untuk cari satu istilah yang baik untuk Orochi ni. Sampai macam tu. Kita macam aku kalau sebut nama Orochi je mesti bersama-sama Orochi tu, Orochi laknat, Orochi gitu lah. Membuatkan channel aku dia terus menjadi 18 SG, 18 SX tak sesuai untuk ditonton oleh kanak-kanak kan, dengan bahasa yang sepatutnya kita address untuk Orochi ni. Jadi memang sampailah. Memang bagus lah. Memang Oda is a very brilliant. Macam Pim pula. Pim kalau dia nampak Orochi tu dia dah gusti kongsi tu lah kan. Dia punya reaction tu dah kenapa ini hidup lagi kan. Itu sampai ke tahap itu kebencian kita terhadap Orochi dia. Fine lah Oda, fine lah. Alright, itu tadi Orochi lah kan. Yang seterusnya Zaf, antara perkara lain juga adalah berkenaan dengan ni lah. Aku nampak yang Izo dengan Ashura Doji ni, kita tak dapat melihat satu proper farewell untuk diorang. Apa pandangan kau lah? Yes. Dekat channel aku tadi kita dah cakap yang Red Scabbards patutnya ada yang lagi mati compare to Ashura Doji dengan Izo. Itu satu. Satu lagi pasal proper farewell ni, yang paling aku nak tekankan Izo dengan Okiku. Itu tak ada langsung kan. Part Okiku tengah bersedih ke, tengah tengok kubur Izo, apa ni, adik-beradik aku dah tak ada apa ke kan. Tak ada langsung kita dapat. Kita just dapat tak silap aku Kinemon dengan Kawamatsu kan, ke Denjiro dah.
yang dia orang dekat kubur tu kan. Itu sahaja. Kinemon, Kawamatsu, Marco. Silap Marco. Yes, itu sahaja. Lepas tu dah enjoy, dah party semua dah macam tak ada apa. Itulah. Betul juga. Sebab itu salah satu momen juga. Sebab Izo ni boleh dijadikan sebagai orang kata apa, idola jugalah kan. Izo ni orang yang paling lama lah bersama dengan Oden kan. Sama dia dengan Oden dengan Whitebeard. Masa dia sekolah dekat apa Hanayagi tu, dia telah bersama-sama dengan Oden kan. Kalau kau perasan dekat dalam Road to Laugh Tale punya ni tau, punya booklet tu, dia ada cerita tau pasal apa tu, kisah perjalanan Oden. Tak, perjalanan Izo dengan Kiku saja. Dia bagi tahu yang Hanayagi sekolah tu, sekolah Hanayagi tu merupakan sekolah bapak si Izo dengan Kiku kan. Lepas tu kemudian diorang menari dan sebagainya, diorang jadi orang buangan dan kemudian diorang ikut si Oden ni lah. Jadi dekat situ kita dapat satu penceritaan pada aku agak lengkap lah. Maksudnya sampai lah apa yang nak disampaikan tu. But bila sampai dekat babak kematian Izo ni kan, kita tak dapat satu honorable ke apa orang panggil untuk berterima kasih kepada pengorbanan Izo dan berterima kasih kepada kesetiaan dia selama ini dan berterima kasih kepada semangat perjuangan dia, sanggup untuk datang balik ke Wano. Pada aku, sebab kalau bila aku cerita pasal Wano Arc ni, aku memang always akan compare dengan Marineford. Marineford Arc. Jadi kita nampak bila Ace dengan Whitebeard dia dah dua-dua jadi mendiang, kita nampak momen tu kan. Momen tu sangat-sangat impactful tu. Sampai ke hari ini kita ingat Marineford, dua orang ni dah tak ada. Benda tu sampai jadi tugu kot dekat Jepun. Itulah sampai jadi tugu kan. Jadi untuk Izo dengan Ashura Doji ni, pada aku memang dia tak sampai lah untuk, kalau kita bandingkan dengan level Ace dengan Whitebeard kan. Tapi orang kata apa, kehormatan diorang tu lah kan. Sepatutnya bukanlah kita nak memandai-mandai pula. Pada aku sebagai audiens kita mengharapkan satu perkara, satu suasana ataupun momen seperti mana Ace dan Whitebeard tu dapatlah juga Izo dengan Ashura Doji ni. Tapi benda tu kita tak dapat kan. Yang sebab macam mana kau cakap tadi pasal Kiku dengan Kiku dengan Izo tadi itulah. Betul, Kiku langsung tak ada tau. Sampai aku pelik, mana reaction Kiku Izo mati ni, tak ada kan. Tahu-tahu dah mandi dah masuk dalam dah mandi dengan Nami. Padahal kau lelaki, kau mandi dengan Nami, ngapa? Mana tangisan kau terhadap kematian abang kau? Bila kau sebut pasal mandi-mandi ni aku rasa memang wajar lah tak payah pasal kubur-kubur ni. Kau dah menang besar. Kan. Tapi si Ashura Doji tadi Izo lah kan. Ashura Doji pula. Ashura Doji pun aku rasa satu watak ikonik juga lah kan. Sebab dia yang paling tersakiti tau, antara dia dengan Denjiro. Dia yang sampai member-member dia dah tak tahan pergi perang dengan Wano dulu, and then kalah, and then tinggal dia sorang-sorang. Kita tak dapat momen tu. Tapi cumanya untuk Denjiro tu, kita tak boleh lah nak compare Denjiro dengan Ashura Doji. Kalau ada yang nak komen macam gitulah, maksud aku macam Denjiro ni walaupun dia bengang dengan Orochi, tapi dia remain kan. Dia remain pendam perasaan dia tu, sampailah dia remain loyal to Orochi konon-kononnya sampai raid tu sampailah kan, tiba masanya raid on Onigashima. Macam ada si Ashura Doji ni pula, macam dia hilang ketaatan, hilang kepercayaan. Pada aku it's not the question tau. Sebab apa, orang kata apa, ialah bengang, dendam, geram kan. Bila berada dekat Wano, melihat sendiri kekejaman, lihat sendiri bangsa sendiri dipijak dan sebagainya, tuan tak dihormat dan sebagainya kan. Dia memanglah member kebengang, tambah pula dia punya anak-anak buah semua kena bunuh. Dekat situ bukannya nak tunjuk taat ke tak taat. Dekat situ nak tunjuk, orang kata apa, sakitnya hati tu tau. Jadi itulah aku rasa Ashura Doji ni wajar untuk diketengahkan dia punya permakaman dia. Betul-betul. Ramailah, at least like the whole Red Skybird ataupun patutnya the whole Wano menghormati pengorbanan karakter dia kan. Tapi kita tak dapat.
kita just dapat panel kecil je, tak silap aku. Borak pasal diorang ni. Panel double spread panel pun tak ada. Betul. Tu lah agak, bukan nak kata kecewa lah, tapi itu yang Oda nak sampaikan, Oda nak berikan kepada kita, kita terima je lah, nak buat macam mana tak. Alright, Zaf, moving on to point yang seterusnya adalah berkenaan dengan Jinbei. Kan? Kalau kau perasan, Jinbei ni bila dia datang tu, aku rasa aku tak tengok anime tau. Wano punya arc ni tau, sebab aku nak kumpul sampai habis. Kan? Jadi aku nak buat nanti satu, orang kata apa, marathon lah kan. Tadi aku tanya kau punya next planning apa. Ni lah aku punya next planning untuk channel Kimi Scoberto ni kan. Kena buat reaction ke? Aku nak buat reaction lah daripada awal Wano tu start untuk anime sampailah di end Wano tu lah kan. Nantilah, bukan nak reaction apa pun, just nak tengok sama-sama dengan nakama kita je lah. So Zaf, Jinbei, macam mana, apa pendapat kau berkenaan dengan Jinbei ni? Sebelum ni Luffy dia janjikan untuk throw a biggest party to celebrate Jinbei, but nothing happened. Sebelum tu aku nak tanya, ni Jinbei nombor 3 lagi ni? Jinbei yang nombor 3 Jinbei betul. Nombor 4 orang tak peduli. Bukan aku. Panas. Itulah dapat kau. Padahal sebabkan kau tak tengok anime tapi episod yang diorang nak celebrate party tu sangat episod yang gempak jugalah. Episod tu gempak kan, dia dah nak minum, tiba-tiba tak jadi minum. Kita tunggu perang ni habis, kita celebrate besar-besaran, and then untuk welcome Jinbei kan. Celebrate besar-besaran tu mungkin ada yang mecun, yang mecun tu kan, mecun api tu kan, bunga api tu. Tapi welcoming Jinbei to the crew mana? Itu mana? Betul. Welcoming Yamato to the crew memang tak ada kan. Itu memang lah, memang tak jadi. Tapi welcoming Jinbei to the crew tu tak ada mat. Nothing happen lah. Bak kata Zoro kan, nothing happen. Sampai dekat sebab itu kapal ni pun macam dah tak ada. Memang confirm lah tak ada lah, sebab diorang dah borak pasal benda lain lah, pasal bounty semua kan. So tak ada moment tu. Padahal dah janji tau. Itu yang masalah aku rasa. Wano ni awal-awal dia dah ada banyak build up yang best. Zoro punya ni backstory, and then Kaido punya ni cerita kan. Lepas tu hujung-hujung flashback pendek Kaido, Zoro backstory tak ada. Lepas tu Jinbei lah tak celebrate tu lah. Itulah. Aku tambah banyak kan. Alih-alih dekat dalam chapter berapa, 1055 ke 56, kawan tu minum seorang-seorang, makan seorang-seorang. Apa sakit hati. Kalau kata nak celebrate aku makan seorang-seorang ke? Siap betul. Aku dah lah satu-satunya bangsa ikan masin dekat dalam kawasan sana. Mungkin ada racist sikit tu. Alright, tapi itulah cakap pasal Jinbei ni kan, menarik jugalah kan. Sebab apa tu, dia merupakan fishman punya tribe. Sebab aku tengok somehow fishman ni dia memainkan peranan yang besar dekat dalam dunia One Piece tau. Betul. Ni off topic lah saja aku nak ajak kau berdiskus sikit lah. Sebab satu, fishman ada kaitan dengan Joy Boy. Fishman memegang apa tu, road to Laftel lah, road Poneglyph kan. Dekat Fishman juga salah seorang daripada bangsa dia tu merupakan Poseidon, the ancient weapon. Yes. Dan tak semena-mena bangsa Fishman jugalah yang memegang blueprint untuk Pluton. Si Tom tu kan. Yes. Jadi bila bangsa Fishman ni dia ada kaitan dengan Mugiwara Pirates kan, salah seorang kru pula tu. So aku rasa Luffy punya Pirates ni dia akan jadi besar lah in future kan. Dan kita boleh tengok yang dalam Beast Pirate pun ada bangsa Fishman juga. Betul lah. Ada Jack kan. Ada Jack. Tapi itulah, aku memang tak tahu ke mana Oda nak bawa bangsa Fishman ni kan. Cumanya itulah, aku rasa dia bukan memainkan peranan besar. Sampai sekarang ni kita nampak banyak benda-benda yang important ada pada Fishman Island punya tribe lah. So untuk engkau Zaf, berkenaan dengan Fishman ni dan juga Jinbei sendiri ataupun apa-apa je lah tentang Fishman ni kan, macam mana, apa kau punya expectation ataupun harapan kau untuk bangsa ni? Basically ini endgame punya cerita lah. Endgame punya cerita. Kalau
cakap pasal Fishman Island tu, satu hari nanti Fishman Island tu bukan lagi di bawah lautan lah. Okay, dia akan sama macam pulau-pulau lain lah, dan mengikut pandangan apa penilik nasir tu, Shirley kan, Luffy lah yang akan buat benda tu kan. So one day diorang akan kembali ke Fishman Island, dan aku rasa Jinbei kot antara reason yang memudahkan proses tu untuk berlaku. Contoh Luffy nak pecahkan kan, nak hancurkan apa ni, and then Jinbei yang macam korang relax, korang percaya kat captain aku ni, korang jangan risau. So mungkin itu function Jinbei untuk end game nanti punya cerita. Sebab aku tahu ramai yang komen pasal Jinbei ni macam tak kena sangat lah dengan kru ni kan, tak ada karakter lah, duk diam je. tak ada watak sangat, tak ada feeling, tak ada apa kan. Tapi bagi aku, pada aku dia sikit-sikit ya. Pada aku Jinbei ni macam pelengkap dia macam abah-abah. Itulah, ada je karakter dia. Macam kita perlukan juga karakter yang jenis yang bersahaja kan. Sebab kita dah ada Robin, tapi Robin tu dah terlalu ekstrim tau. Dia punya bersahaja tu sampai tahap creepy tau. Macam Robin dengan lawa-lawa creepy dia. So kita untuk watak, sebab kita dah banyak watak yang over. Macam Frankie over, Chopper over, Usopp over, Luffy jangan cakap lah, memang over. So bagi aku watak Jinbei ni okey lah, the good addition lah. Itulah pendapat aku pasal Jinbei ni. Harap dia function lah untuk end game nanti. So Zaf, untuk kita punya discussion pada hari ni, ada apa-apa yang kau nak tambah lagi tak? Aku nak cakap yang Wano ni best. Wano ni is still up there lah. I mean, untuk aku still in the highest tier lah kan. Nak compare dengan Marineford, Enies Lobby semua tu. Cuma bila dah habis tu, bila aku macam recap balik, okay, apa yang kurang ni, mungkin bagi aku lah personally, ni bagi aku guys, mungkin dia masih lagi tidak boleh mengalahkan Enies Lobby lah untuk aku, dan juga Marineford. Sebab kedua-dua ending untuk Enies Lobby dengan Marineford ni memang power tau. Ending dia power. Ending Marineford tu memang kita dapat sedih tu ada. Lepas tu hype dengan Shanks datang lagi kan. Aku tahu Shanks datang kat Wano, tapi Marineford tu cantik lah. And then Enies Lobby going merry mati. Itu pun sedih ada, complete lah. So mungkin Wano jatuh di tempat ketiga. Kalau kita ingat, kalau aku ingat lagi, waktu chapter 1044 keluar, Gear 5 keluar, kita ada borak bersama dia ni, adakah Wano the best arc? Aku rasa semua orang jawab yes. The show jawab yes, Pim jawab yes, aku pun jawab Wano lah macam tu kan. Tapi at the end of the day, ending tu sangat-sangat penting. Macam Game of Thrones lah. Kalau kau tengok Game of Thrones, orang dah tak ingat the previous 5 season, previous 6 season yang sangat-sangat masterpiece. Orang just ingat ending yang sampah. Bagi aku ending Wano tidaklah sampah, tapi dia sedikit mengecewakan lah. Itu pendapat aku. Cumanya pada aku punya pandangan pula, aku okey dengan dia punya ending dan apa semua. Cumanya aku rasa mungkin kita akan dapat, kalau dia di animatekan ke apa, itu kita nak bersangka baik lah kan. Maksudnya ada jugalah kan momen, itulah bila kita cakap pasal anime ni adalah momen. Kalau macam manga ni kan, kita tak dapat momen-momen tu kan. Jadi mungkin kita akan dapat dalam anime lah. Aku harapnya lah, hope so. Ataupun jadi terubatlah sikit hati Zaf ni. Okey je, tak sedih mana pun. Cuma dia sikit kurang lah kan, sikit kurang. Ataupun dia orang akan revisit Wano ni one day, sebab kita tahu ada case pasal Pluton tu lagi. So mungkin ada benda yang Oda nak habiskan kat situ, kita tak tahu kan. Who knows. Tapi up until the last chapter 1057, the final curtain tu kan. So kau agak kecewa sikit lah dengan ending untuk Wano ya. Dia betul, bukan ending, aku dah cakap ending tadi kan. Sebab ada benda tak terjawab itu je. Bukan ending tu sampah, tapi ada benda tak terjawab bila Wano tu habis. Itu je. So I guess benda tu mungkin kita punya nakama-nakama juga ada pendapat yang berbeza dengan apa yang kita sampaikan pada malam ni, dalam video ni kan. Jadi korang boleh tinggalkan korang punya pendapat di ruangan komen di bawah. So please guys, spread love kan. Jangan kita bermusuh-musuhan antara sama-sama kita. Ini kita sembang-sembang je kan. Tak ada yang betul, tak ada yang salah. Just sebagai audience kepada audience, sebagai peminat dengan peminat, itu sahajalah. Apa-apa pun kita serahkan kepada kita punya mangaka lah, Oda Sensei. So Zaf, aku rasa kita boleh tutup dekat sini kot. Kita dah discussion kita agak panjang lebar dah ni. Jadi aku nak tanya, kau mungkin kau ada last pesanan ke untuk ni viewers kita?
Tu lah, kepada yang nak join giveaway Film Red, kita ada buat projek besar. Kita jumpa 24 bulan 9 kalau tak silap aku. Tapi aku dengan Kimi akan tengok dululah. Sabtu ni kita orang akan tengok. So jangan komen spoiler Film Red dekat komen. Tapi aku rasa aku tak baca Kimi, sebab aku rasa mesti ada. So, dan insyaAllah lah, aku pun cuba, sebagaimana aku tak suka untuk spoil orang untuk Film Red ni, aku takkan spoil korang jugalah. Itu je. So Sab, I guess that's all kot Yes. Just support lah. Support je. Kalau sudi datanglah ke channel ni, subscribe ke kan. Kita buat benda yang sama lah, review, reaction, borak-borak semua. Itu je lah nak cakap. So guys, I guess that's all we have untuk perkongsian kita pada kali ini. So jangan lupa untuk terus support Webro channel Kimis Coverto supaya channel ini dapat dapat setanding. Aku dah expect. Alright guys, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi